Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Din Haikal bin Muhammad Izzuddin Nadi, wakil daripada kumpulan, akan membentangkan tentang dua bentuk ibadat di dalam Islam dan apakah tiga kepentingan ibadah di dalam pembangunan dan kemajuan negara. Okey, dua bentuk ibadah dalam Islam adalah ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum adalah ibadah yang dilakukan atau dilaksanakan semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibadah khusus ialah ibadah yang dilakukan untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Contoh ibadah umum adalah sedekah, gotong royong dan bergotong royong. Oh, saya terlupa bahawa ibadah umum hukumnya adalah sunat. Ibadah khusus pula hukumnya adalah wajib. Contoh ibadah khusus adalah solat, puasa dan menunaikan haji. Okey. Kepentingan ibadah di dalam pembangunan dan kemajuan negara adalah konsep ibadah yang syumul. Saya fikir dan saya rasakan bahawa tiga perkara ini penting dalam membangunkan dan memajukan sesebuah negara, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Okey. Kepentingan ibadah dalam ekonomi, iaitu ialah negara Islam tidak akan ditindas oleh negara bukan Islam. Contohnya kita boleh lihat Amerika Syarikat melaksanakan sekatan ekonomi kepada negara bukan negara Islam, iaitu Turki. Hal ini Turki kerana telah menentang dan membantah pelbagai perkara yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Ini mendatangkan kemarahan kepada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat yang mengaku sebagai polis dunia telah melakukan sekatan ekonomi kepada Turki. Tindakan ini sangat-sangat menindas Turki. Dan kita boleh lihat apabila perkara ini dilaksanakan, ekonomi Turki jatuh menjunam secara mendadak. Kita sebagai negara Islam sangat-sangat perlu memainkan peranan dan mengawasi serta perkara ini. Kita mestilah tahu bahawa negara bukan Islam sentiasa mencari peluang untuk menentang kita dan yang menjatuhkan negara bukan Islam dengan program tersebut, contohnya ekonomi. Okey. Seperti saya kata tadi, apakah ibadah yang dapat membantu dalam ekonomi? Contohnya zakat. Kita dapat tahu bahawa pada zaman Mekah dahulu, umat Islam apabila zaman Muhammad dahulu, Mekah bukan negara yang maju dan kaya. Tapi dengan adanya zakat, Mekah dapat membangun dengan baik lebih pada negara-negara bukan Islam pada zaman tersebut. Dengan adanya zakat. Zakat merupakan satu ibadah yang menyucikan harta kita. Okey, dengan kita akan membayar pada certain peratus, contohnya zakat pendapatan, iaitu 2.5% daripada pendapatan kita. Dengan membayar ini, apabila dikumpul daripada pelbagai masyarakat, pelbagai umat Islam, harta yang dikumpul dapat digunakan untuk membangunkan rumah, membantu orang fakir miskin supaya dapat meningkatkan mereka punya kualiti hidup dan seterusnya meningkatkan ekonomi mereka. Selain itu, ibadah haji. Bagaimana ibadah haji dapat membantu? Ialah haji dilaksanakan setahun sekali. Okey, contohnya kita dapat lihat bahawa pentingnya haji pada umat Islam. Contohnya haji dapat meningkatkan pelancongan kepada umat Islam, sektor pelancongan kepada umat Islam. Contohnya, Lembaga Urusan Data Berhaji Malaysia telah menguruskan ibadah haji kepada rakyat Malaysia.
Ia ditubuhkan pada tahun 1963 dengan hanya modal RM152,000. Dengan modal yang sebegitu sedikit, dengan modal tersebut, kita dapat lihat bahawa asetnya telah meningkat sebanyak 63 juta ringgit. Telah meningkat sehingga 63 juta ringgit. Maafkan saya. Kita dapat lihat bahawa dengan bahawa peningkatan ini telah menyumbang apabila umat Islam melaksanakan ibadah haji. Hal ini kerana tabung haji menyediakan khidmat simpanan wang daripada duit yang mereka simpan, mereka melaburkan kepada tempat-tempat projek yang dapat meningkatkan ekonomi mereka, dapat meningkatkan keuntungan kepada mereka. Dengan adanya keuntungan tabung haji ini, dia dapat membantu ekonomi negara kita. Okey, selain itu dari segi sosial. Kepentingan ibadah dari segi sosial ialah kita dapat melahirkan masyarakat yang berakal mulia dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta dapat memupukkan sifat ukhuwah dan mahabbah dalam kalangan masyarakat. Contohnya ibadah yang dapat membantu kita mencapai perkara tersebut ialah gotong royong, sedekah, solat berjemaah dan korban. Ibadah-ibadah sebegini telah menanamkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. Kita sebagai masyarakat akan lebih dapat bersaling mengenali. Kita tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan bukan apa yang kita rasakan. Seperti bahasa cubit perheki perkanan terasa. Kita dapat lihat bahawa pentingnya ukhuwah di antara umat Islam. Serta ibadah solat berjemaah sangat penting kerana ia sangat dituntut dalam Islam. Apabila kita solat berjemaah, selalunya akan diadakan dengan apa dengan ceramah. Ceramah akan, dengan ceramah tersebut, umat Islam akan lebih tersentuh dan lebih memahami tentang Islam dan akan merasa berat untuk melakukan dosa. Mereka akan cuba menjadi lebih baik dan mengubahkan diri mereka ke arah yang lebih baik supaya dapat mengejar syurga kelak, insyaAllah. Okey, dari segi politik. Dari segi politik, kepentingan ibadah ialah kita dapat menjalankan pentadbiran melandaskan Islam. Apabila kita melakukan ibadah untuk menghentikan Islam dalam politik, kita dapat lihat apabila kita mengontrol sesuatu politik di sebuah negara, yang apabila orang bukan Islam menguasai politik di negara yang mempunyai banyak orang Islam, banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Islam akan dilaksanakan. Hal ini kita boleh lihat, contohnya USA, Amerika Syarikat telah meluluskan LGBT. Jika LGBT diluluskan di Malaysia, kita dapat lihat pelbagai perkara buruk yang akan berlaku di negara kita. Contohnya peningkatan kes HIV di negara kita. Ini sangat-sangat teruk kerana ia merupakan penyakit yang sangat berbahaya kepada masyarakat. Selain itu, dengan pentadbiran melandaskan Islam, mereka juga akan melakukan pelbagai perkara yang sangat-sangat tentang Islam seperti dadah dan lain-lain. Okey, selain itu, kita dapat menjamin kesejahteraan Islam di negara Islam. Contohnya, kita dapat lihat di negara bukan Islam, seperti China yang menindas orang Islam di sana dengan supaya tidak melaksanakan solat dan sebagainya. Ia sangat berbahaya, ia sangat teruk. Layanan mereka sangat teruk kepada umat Islam. Hal ini kita mesti menguasai politik di negara Islam, supaya politik di negara masing-masing, di negara Islam, contohnya negara bukan Islam, kita perlu bersama-sama kerana kita perlu menghalang perkara-perkara sebegini yang sangat-sangat menekan kepada negara orang Islam dan mencabar
mencabar kesabaran umat Islam. Kita perlu bersatu padu, teguh dan melawan mereka. Okey, selain itu dengan adanya ibadah pada politik, dari segi politik, kepentingan ibadah kepada bangunan negara dari segi politik, kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat yang tawaduk. Hal ini akan membuatkan mereka rasa lebih gerun, kerana pemimpin-pemimpin yang hebat akan mempunyai satu arwah yang membuatkan mereka kecut dan mereka tidak akan berani untuk menentang negara Islam. Okey, contohnya kita dapat lihat bahawa Donald Trump telah mengiktiraf Batu Muqaddis sebagai ibu kota Israel. Ini sangat-sangat berbahaya kepada umat Islam, kerana jikalau ada pemimpin Islam yang sangat kuat dan berani, mereka tidak akan berani untuk melakukan perkara sebegini, dan pemimpin-pemimpin tersebut akan menghalang dan melarang dan melawan tindakan USA itu, seterusnya menjamin kesejahteraan Islam di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.